Hai, aduh, alamak, sorry terlanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata benda baik kena kongsi. So, pada hari ni saya nak kongsi sesuatu, bukan sesuatu lah, sebenarnya motivasi untuk diri saya juga. Dan saya harap ia juga boleh memberi motivasi kepada anda semua. You all, satu soalan, pernah tak you all, bila you all tengah down ataupun sesuatu bencana ataupun satu kedukaan galau dalam hidup kita, tapi kita tanya pada Allah, kenapa aku kena macam ini yang kena? Kenapa adik-beradik aku tak kena? Kenapa aku saja yang kena macam ni? Kenapa aku je yang kena marah dengan bos? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan si Polan ni? Kenapa bukan si B? Kenapa bukan Abu? Kenapa bukan Sabariah yang kena? Kenapa kena aku yang kena ni? Kenapa banyak-banyak dalam dunia ni? Kenapa lelaki ni buat aku macam ni? Kenapa penceraian ni berlaku pada aku? Kenapa perpisahan ni berlaku pada aku? Kenapa aku dibuang kerja? Ada tak persoalan-persoalan yang sentiasa bermain di fikiran ni all semua? Setiap hari bila mana berlaku sesuatu yang tidak diduga atau sesuatu yang menyedihkan dalam hidup kita dan kita tertanya-tanya, kenapa Allah uji kita, turunkan bala ni kepada kita, bukan orang lain? Kenapa Allah nak meletakkan perpisahan tu kepada hubungan kita? Kenapa Allah nak memisahkan aku dengan dia? Contohnya ya, persoalan-persoalan ni yang bermain dalam fikiran you all semua. Kalau ada, jom kita bincangkan topik ini. Kenapa Allah uji kita? Sebagai manusia memang sentiasa ada khilaf, sentiasa memang ada dosa, dan ada pahala juga. Dan kita ada berbuat baik dengan orang, tapi kita dah berbuat baik dengan orang tapi kita masih lagi ditikam belakang. Kenapa kita buat baik dengan orang tetapi kita masih difitnah? Kenapa kita buat baik dengan suami kita ataupun isteri kita tapi kita masih lagi berpisah? Kenapa perpisahan, kenapa penceraian tu berlaku pada kita? Kenapa walaupun kita dah buat sehabis baik tetapi bos kita masih tak pandang kita? Kita dah habis dah, kita stay up hari-hari, kita belajar, kita pergi library, tapi kita masih lagi tidak dapat keputusan yang cemerlang. Itu untuk pelajar-pelajar. Kenapa ia berlaku? Okey, yang ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dalam dunia ni, Allah yang tentukan hidup kita. Jalan kita ni Allah yang tentukan. Dia yang izinkan kita untuk, contoh kata benda yang baik, Allah yang izinkan kita, Allah yang dorongkan kita supaya hati kita terbuka untuk berselawat. Allah yang izinkan kita, Allah yang buka pintu hati kita untuk kita beristighfar. Allah yang izinkan kita, yang mendorong kita untuk kita bersolat. Allah juga yang izinkan kita untuk kita mencuri contohnya. Allah yang izinkan kita membuat yang tidak baik ataupun melakukan maksiat. Okey, tetapi Allah beri kita akal fikiran untuk berfikir. Okey, dalam dunia ni haiwan, binatang semua dengan manusia, tapi Allah pilih manusia yang ada akal fikiran. Okey, binatang memang ada otak tetapi dia tidak ada akal fikiran. Okey, semua orang, semua udang, ikan, monyet, gagak, semuanya ada otak, kan? Tetapi mereka tidak ada akal fikiran. Tetapi kita ada akal fikiran yang Allah pilih, okey, untuk jadikan manusia ni ada akal fikiran untuk berfikir. Memang dia izinkan kita untuk berbuat sesuatu yang baik ataupun tidak baik, sebab dia yang menjadikan, dia yang punya neraka ke syurga tu semua dia punya. Dan dia yang menentukan kita nak dia yang mengizinkan kita untuk berbuat sesuatu tu. Tetapi kita ada akal fikiran untuk kita teruskan buat baik ataupun kita ada akal fikiran untuk kita terus buat jahat. Kita sebagai hambanya kena percaya dan yakin bahawa setiap yang Allah izinkan tu, yang lorongkan tu, sebenarnya adalah ujian untuk kita. Okey, yang baik ke, ujian yang baik ke, ataupun nak uji keimanan kita ke, nak uji kita punya kesabaran ke, semuanya ada hikmah. Macam mana yang saya nak cakap? Maksudnya setiap kali bila you all rasa, sebenarnya saya sendiri sebenarnya saya nak cakap ni, kejap sebenarnya kita sebagai manusianya, kita sebagai hambanya, kita tidak boleh ada perasaan kenapa
Kenapa kau uji aku ya Allah? Kenapa kau turunkan bala kepada aku ya Allah? Kenapa engkau begitu, engkau begini ya Allah? Kita tidak boleh kita tidak boleh ya Allah ya Tuhanku. Sebenarnya ini adalah ingatan untuk diri saya sendiri. Kita tidak boleh mempertikaikan ataupun bertanyakan soalan mengapa Allah turunkan bala kepada kita, kenapa Allah uji kita, kenapa Allah tarik kasih sayang kita, kenapa Allah menarik nyawa ibu dan ayah kita, contohnya macam itu kan. Kenapa Allah beri aku, kenapa Allah uji aku dengan hilang pekerjaan, kenapa engkau uji kami semua dengan COVID. Contohnya, kita tidak boleh tanya pada Allah macam tu. Tetapi apa yang kita perlu buat adalah kita kena reda. Okay, first sekali kita kena reda setiap apa ujian yang Allah turunkan kepada kita. Kita kena reda apa sahaja dugaan, rintangan, cabaran, bencana yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya dia sedang menguji kita. Okay, dia nak tahu kita ni adalah hamba-Nya yang bertakwa atau tidak, yang beriman ataupun tidak, ataupun yang sabar atau tidak. Saya selalu bercerita tentang dengan anak-anak saya tentang erti kesabaran. Okey, tentang erti takwa dan kesabaran. Kalau tak faham tentang takwa, it's okay, tetapi bersabar. Cuba kita ikhlaskan diri kita dan juga bersabar. Okey, sebab kita tak tahu takwa tu bentuk macam mana. Bila sesuatu yang kita tak tahu bentuknya macam mana tu, kita susah nak explain kepada anak-anak kita macam mana nak bertakwa ke atau nak apa kan. Tetapi saya rasa anak-anak saya faham tentang erti sabar dan ikhlas. Okey, setiap kali dugaan yang datang kena sabar. Okey, setiap kali kena marah dengan cikgu contohnya, tapi kita rasa kita tak salah, tetapi cikgu marah kita kan. Okey, kita kena sabar dan kita kena ikhlas. Kita anggap sahaja apa yang cikgu marah tu adalah untuk kebaikan kita. Okey, kita think positif ataupun biasa saya cakap dengan anak-anak saya, husnuzon. Kita kena sentiasa bersangka baik. Kita kena bersangka baik. Okey, kalau susah sangat nak fikir kan, macam contoh kata bos marah kita, kita kena bersangka baik dengan bos. Kita bersangka baik dengan bos dengan harapan mungkin ini adalah ujian yang bos kita nak uji kita, sama ada kita sabar atau tidak, ataupun kita sesuai dengan position kita ni ataupun dengan kerja kita ni, kita sabar ataupun kita faham dengan pekerjaan kita tu, ataupun kita kompeten atau tidak. Itu kita kena husnuzon dengan bos. Begitu juga kalau kita kena dengan Allah ni, kita kena husnuzon. Maksudnya contoh kata kita dibuang kerja, okay? Kita dibuang kerja bila mana semua satu dunia diserang COVID kan. Okay, banyak orang, saya faham ramai orang yang terkesan dengan COVID-19 ni. Maka dengan itu ramai yang hilang pekerjaan. Tetapi kita kena husnuzon, kita kena fikir yang baik-baik, kita kena trust Allah, kita kena percaya Allah bahawa setiap yang Allah duga kita ini adalah ada hikmahnya. Kemungkinan besar Allah nak naikkan darjat kita menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih mencintai satu sama lain, orang yang redha. Kalau sebelum ni kita suka marah-marah, mungkin bila kita rasa kita stres dengan kerja kita, tapi kita tak tahu macam mana kita nak luahkan. Berbelas-belas tahun ataupun berpuluh-puluh tahun kita bekerja dan kita stres dengan kerja kita, tetapi kena COVID dan kita kena diberhentikan kerja. Kemungkinan besar ini adalah titik tolak kita untuk kita berniaga. Contohnya macam itu. So fikir yang baik-baik sahaja. Macam saya sendiri pun bila ditimpa satu dugaan yang sangat besar, saya tak boleh katakan sekarang, tapi saya akan beritahu nanti. Belum masanya lagi. Saya sebenarnya sedang diuji dengan satu ujian yang sangat besar untuk diri saya, tetapi saya husnuzon. Saya percaya ini semua adalah Allah uji saya kerana Allah sayang saya. Allah uji saya kerana Allah pilih saya kerana saya sabar. Nak compare dengan orang lain, mungkin orang tak sabar ataupun mungkin orang akan bunuh diri, tetapi saya tidak. Saya sangat sabar. Dan selepas itu, bila ujian ni sedang menguji saya, ujian yang sangat besar ni, sangat berat ni,
ditimpa oleh kepada saya sangat tenang sebenarnya. Saya dapat rasa kebahagiaan ni lebih bahagia dan saya lebih tenang daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa saya alive, saya hidup. Saya rasa saya sangat tenang, saya bahagia, saya happy walaupun keadaan saya yang sedang diuji yang sangat-sangat berat. Okey, saya tak tahulah, mungkin saya rasa saya serahkan diri saya, keseluruhan diri saya kepada Allah SWT, dan juga saya serahkan seluruh hidup saya. Saya selalu doa kepada Allah, saya serahkan segala-galanya sebab saya dah tak tahu saya nak buat apa. Saya dah buntu, tetapi saya serahkan diri saya serahkan keluarga saya serahkan perniagaan saya seluruhnya kepada Allah SWT. Bila saya buat macam itu, saya sangat tenang, saya sangat bahagia dan rezeki saya melimpah ruah. Saya tak tahu nak cakap apa, tetapi rezeki saya yang tidak saya duga. Okey, itu saja perkongsian saya pada video kali ini. Saya harap you all tak ada lagi persoalan kenapa Allah uji kita. Okey, satu lagi yang saya buat, selain daripada saya husnuzon dan juga saya trust Allah, apa sahaja ujiannya, kenapa saya tak ada tanya lagi kepada Allah kenapa Allah uji saya. Tidak sama sekali, tetapi saya teruskan dengan solat taubat. Bila setiap kali saya ada persoalan dalam diri saya, kenapa Allah uji saya, kenapa Allah letakkan beban ni kepada saya, kenapa Allah uji saya sebegini besar, kenapa, setiap kali itu juga saya akan beristighfar. Okey, solutionnya kita kena husnuzon, kita kena beristighfar, kita kena solat taubat. So 3 benda ni yang saya sentiasa terapkan dalam diri saya setiap hari. Setiap kali saya ada persoalan tentang bagaimana, kenapa Allah uji saya akan buat 3 perkara ini, iaitu pertama sekali saya akan beristighfar, saya akan cakap yang husnuzon dengan Allah, saya akan fikir yang baik-baik tentang Allah dan saya percaya pada Allah. Ketiganya, saya akan solat taubat. Ini 3 perkara yang saya buat setiap kali persoalan-persoalan dalam fikiran saya tentang kenapa Allah uji saya sebegini berat. Okey, saya harap ia dapat membantu anda semua menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kepala otak ataupun fikiran kenapa Allah uji kita sedemikian rupa. Harap perkongsian saya pada video kali ini sangat membantu you all semua dan memberi manfaat kepada you all semua, dan saya harap you all boleh share video ni kepada ramai orang supaya orang juga boleh dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.